sebagai seorang hakim, dia nampak ya anak guam dia tu terbabit, ada kena-mengena pertalian darah dengan dia, maka dia kena tarik lagi. Contoh macam ada satu kes tu saya pergi dulu masa bawa ke mahkamah dulu lah. Saya tengok satu kes tu, orang ni didakwa, orang ni membela, orang ni mendakwa. Kemudian hakim tu dia kata, saya mohon izin untuk menangguhkan kes ini, untuk maklumkan semua kita tangguhkan sebab saya tidak boleh mengadili kes ini kerana pihak pembela peguamnya adalah suami saya. Dia pun tangguhlah kes. Jadi next date dia ambil satu next date dan kemudian digantikan dengan hakim yang lain. Sebab kata Lord Denning, justice is not only be done but must be seen to be done. Cakap orang putih. Macam itulah makna mesti dia perlihatkan ianya dilakukan. Jadi dalam hidup kita ni macam itulah. Saya teringat waktu saya pergi Australia dulu. Saya pergi Melbourne, bukan Melaka, Melbourne. Waktu saya pergi Melbourne tu saya tengok apa? Saya tengok, dahsyat ni, saya tengok kan. Cantik betul. Saya punya beg habis semua kena buka. Kan, kena geledah. Saya yakin ni ada yang pengalaman pergi Australia, dia tahulah macam mana strictnya dia orang kan. Sampaikan phone pun tengok semua, gambar, video semua tengok video apa yang ada dalam ni. Semua kena check. Dan anjing dia memang tinggi-tinggi. Kalau saya berdiri tu memang pakai bahu pun ada anjing tu. Ini gajah ke apa? Besar betul anjing tu. Betul anjing yang tu kan. Dan anjing tu nampak memang jinak lah dengan petugas-petugas tu. Sambil-sambil tu dia berbual. Dia nampak pula saya datang seorang. Dia cukup risau. Di Australia ni dia risau kalau datang seorang. Kan? Dia ingat saya datang nanti saya tak balik lah. Sebab dia ingat saya meniaga buah, saya jual buah kat sana. Apa, jaga petik buah kat sana. Sebab ramai orang luar punya buat macam tu kan. Jadi dia berbual dengan saya, dia kata apa ni, apa tujuan saya datang. Dia berbual dalam masa yang sama dia dah bagi signal kat kawan-kawan dia dah. Saya nampak tangan dia kawan-kawan dia dah ready, dah dekat sana nak check bag saya. Check semua, buka semua, tengok ni apa semua check. Kan? Dan bila saya dah masuk, saya tengok dahsyat betul dia buat. Dan dia sambil senyum je, dia tak adalah marah-marah pun, sambil senyum, dia check zap kan, habis dikirai baju aku semua. Sambil senyum kan, jadi macam tak berdosa lah macam tu kan dia buat konon macam tu lah. Jadi kemudian bila sampai pula, saya sampai sehari awal dan esoknya pula mak saya dengan wife saya sampai. Saya dah kahwin saya kena maklumkan. Kalau ada yang berhasrat tu kena beritahu awal lah. Jadi mak saya dengan isteri saya sampai. Apabila sampai dekat hotel, saya tak sampai lagi kat hotel, tapi mak saya dengan wife saya nampak ada fresh mart dekat depan tu. Dia kata, jom mak kita pergi tengok nak. Jadi dengan mak saya pun pergi. Bila pergi dekat fresh mart tu, dan perjalanan tu sampai dekat zebra crossing tu, dia nampak ada kereta nak sampai. Nampak kereta nak sampai, mak saya dengan isteri saya dia berdiri. Ni dia orang cerita balik dia berdiri tu kan, dia tunggu kereta tu lepas. Kereta tu berhenti. Lepas tu satu-satu kereta berhenti. Dia cakap, kenapa kereta tu berhenti? Dia kata, kereta tu tunggu apa kan? Jadi mak saya dengan wife saya tak biasa kan, culture kan, apa sah? Dan dia pula kat dalam kereta tu bukan kata tak ada, dia tak tunjuk dia nak cepat ke, dia duduk macam tu kan, dia tengok mak saya dengan wife macam tak ada apa-apa, tengok sejuk, macam seolah dia berhenti nak tengok pemandangan, tengok mak saya tengok. Lepas tu isteri saya kata, mak dia suruh melintas kot kata. Jadi dia melintas slow tau, macam hati-hati takut dia macam agak-agak macam tu kan, dia rasa macam tu kan. Tak, akhirnya melintas, barulah kereta tu jalan dan tak ada siapa pun. Begitu juga Haji Surani, Singaporean yang dah lama duduk sana, dia bawa saya naik kereta kan. Dia di Australia pun sama macam kita lah, drive belah kanan sama. Dia kata, Ustaz tengok Ustaz saya overtake tau kereta ni. Dia overtake tiba-tiba, expectation kita apa akan berlaku. Dia akan horn kan, dia overtake kan, perempuan tu break, lepas tu dia bagi signal kanan, tak ada horn, tak ada apa. Saya kata sebiji macam Malaysia, saya kata. Saya kata tak, yang ni apa kita nak panggil? Yang ni apa kita nak panggil? Yang tadi kan, apa kita nak panggil? Di Jepun, Abang Abius cerita, dia pergi penggambaran drama JKKK di Jepun. Masa dia berbincang lah tentang ni, dia kata waktu dia pergi syuting, dia pergi dekat cantik rumah ni, tempat nak syuting tu dekat laman rumah Jepun ni, bersih. Lepas tu dia terasa dah tengah syuting dan 2-3 shot dia dah ambil, dia terasa nak buang air. Dia kata toilet mana? Dia kata masuk dalam. Bila masuk dalam, dia buka kan pintu sliding Jepun tu, buka, tutup, masuk dalam, rupanya dekat dapur ada 5-6 orang
tengah potong sayur, racik sayur ni, makna tuan rumah tu diam je. Sebab tak nak bising kacau orang luar tengah syuting. Dia tak tahu pun ada orang dalam rumah tu. Macam tu sekali lah. Kemudian dia ada satu sesi meeting dengan grup-grup management production dekat sana. Kemudian tengah meeting tu, lepas tu break. Bila break tu dia makan coklat ke, dia makan apa, dia makan, lepas tu mana je nak buang, dia cari bakul sampah. Bos yang chair meeting tu macam ni datang lah. Nak ambil ni pembungkus ni, bungkus sampah ni. Dia kata kalau you bagi sampah tu ke air, itu satu penghormatan, dia kata. Dan dia buka bag dia, briefcase dia, memang ada satu tempat khas untuk simpan sampah-sampah ni. Memang ada. Dia orang, kalau kita perasan kan, yang macam kita tempat sharpener, yang kalau kita bila sharp, lepas tu kita boleh tutup, lepas tu ada kita letak pen, tak pensel kan, macam tu lah lebih kurang saiznya dalam beg dia. Kalau kat luar dia isap okok, dia buang dalam tu, isap okok, buang rambut, dan tu dah habis, pap masuk, dia tutup, simpan dalam briefcase balik. Itu dia orang macam kita lah. Kita kan isap okok, kita berdiri dekat tepi pasu bunga, dan bila supaya dah sudah, senang kita tertonyoh dalam pasu tu, penuh lah kan, penuh lah betul rokok kat sana kan. Macam tu lah, tak? Ini sebenarnya integriti, dan ini juga sebenarnya berkaitan dengan adab dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa guys anda semua perlu sertai bedah korban bersama dengan YBIM? Ni banyak sobat baik. Antara dengan YBIM ni harga murah, harga berpatutan. Bayangan satu bahagian lembu baru RM390. InsyaAllah anda mampu untuk sertai dan juga dapat diberikan kepada mereka yang betul-betul susah, betul-betul memerlukan. Lagi satu lagi, YBIM ni bekerjasama dengan Persatuan Peternak Tempatan dan Koperasi GTR. Ada pula kerjasama dengan majlis-majlis agama di luar negara, terutamanya di Afrika. Dan begitu juga jaminan bekalan haiwan korban yang cukup serta sihat untuk diberi korban. Bukan main ambil aja. Dan YBIM juga merupakan pengendali ibadah korban yang mendapat pengiktirafan ISO 9001-2015. Bukan kaleng-kaleng. YBIM pemenang anugerah antarabangsa Brand Laureate. Bukan senang nak dapat anugerah tu. Dari segi pengurusan, pengagihan, mendapat pengiktirafan dan juga kerjasama daripada pihak agensi kerajaan dan berwajib. Dan begitu juga nak beritahu ni, YBIM mempunyai petugas ibadah korban yang cakap, profesional, bukan sehari dua, power ni, yang melayan pertanyaan peserta setiap hari. Sedekah korban kita ni juga kan akan dapat membantu orang yang benar-benar susah, dan yang best juga dapat membantu pelajar-pelajar asnaf melalui derma siswa dan pemberian voucher makanan untuk setahun. Boleh tekan link tu ataupun hubungi talian yang tertera tu ataupun scan QR code supaya kita semua boleh sama-sama turut serta dalam ibadah korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Sah fikir-fikir ni. Jom join sama.